Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz dan semua sahabat-sahabat yang hadir pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang dapat singgah sebentar untuk kita sama-sama imarahkan lagi kuliah khas kita sebenarnya pada malam ini, pra-Ramadan, dan semoga hari ini kita mendapat manfaat, dapat kita akhir-akhir dah nak masuk dah ni, insya-Allah esok jika anak bulan nampak ataupun mengikut kiraan, kita dah dapatlah masuk diizinkan Allah untuk menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini. Jadi hari ini kita direzekikan sekali lagi, kalau sahabat-sahabat masih ingat pada Ustaz yang bersama dengan kita sebelum ini. So Ustaz dapat bersama kita untuk mengupas satu tajuk iaitu Fadilat dan juga checklist Ramadan. Jadi saya memperkenalkan dahulu Ustaz yang bersama dengan kita. Secara ringkas Ustaz, sebab yang dulu saya sebut semua kan Ustaz. Okey, Ustaz Muhammad Rifki bin Maidin, Guru Adiwira Negeri Johor. Beliau juga merupakan pendakwah bebas dan Imam 2 Masjid Jamik Tan Sri Ainuddin Wahid Skudai Johor. Jadi Alhamdulillah hari ini direzekikan kita dengan izin Allah untuk berada sama-sama di majlis ilmu kita. Jadi dengan ini saya menjemput Ustaz Al-Fadhil Ustaz Rifki untuk mengupas dan meneruskan kuliah kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini, dapat sama-sama kita berhimpun untuk sama-sama kita buat checklist dan fadilat Ramadan. Saya ada share screen tu, ada nampak tak? Ada? Nampak Ustaz, nampak. Okey. Tajuk kita fadilat dan checklist Ramadan, yang mana program yang dilaksanakan oleh Dr. Marina dan juga sahabat-sahabat ini merupakan program yang amat tepat dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan berdasarkan hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, yang mana hadis tersebut terletak di hadis yang pertama dalam kitab Mastikah Hadis jilid yang ketiga terbitan Jakim. Hadisnya berbunyi an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bahawasanya kata Salman, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Rasulullah telah berceramah kepada kami di akhir hari daripada bulan Sya'ban, dan isi ceramah Rasulullah adalah cerita tentang Ramadan. Jadi bila akhir Sya'ban, Rasulullah SAW akan cerita tentang Ramadan. Jadi apa yang dilakukan oleh grup ni telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dulu. Cerita tentang Ramadan di akhir Sya'ban. Bagus. Jadi saya ucapkan jutaan penghargaan, terima kasih dan juga tahniah. Dan saya sebenarnya baru lepas daripada ceramah duduk masjid lagi ni. Kuliah maghrib tak sempat balik rumah. Tak apalah, kita on di masjid je lah. Supaya kita dapat sama-sama. Masjid ni pun sama menceritakan tentang kelebihan Ramadan pada hari ini. Baik. Okey. Jadi hari ini kita nak cerita tentang kelebihan Ramadan yang adalah hadis Nabi, dan saya juga akan ceritakan apakah perkara yang membahayakan seseorang sekiranya tidak mengambil peluang Ramadan dengan sebaiknya. Ini pesan Nabi SAW. Saya mulakan dengan pesan Nabi dalam hadis riwayat Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah kata Nabi pernah bersabda, ba'uda man adraka Ramadhan falam yughfar lah. Ba'uda tu maksud dia jauh daripada rahmat Allah. Amat jauh daripada rahmat Allah, malang sungguh manusia yang sempat hidup dalam bulan Ramadan, tapi bila Ramadan berlalu, Allah tak ampun pun dosa dia. Orang ni orang malang. Dalam setengah buku dia terjemah orang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi
Oleh kerana kita tak nak diri kita termasuk dalam kalangan orang yang malang, jadi kita kena usahakan supaya Ramadan kita pada tiap-tiap tahun mendapat keampunan Allah Ta'ala. Supaya bila Ramadan tiba, kita berpuasa, kita dapat keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita nak objektif Ramadan kita yang pertama dapat takwa. Kenapa dapat takwa? Kerana Allah Ta'ala berfirman, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum ini, mudah-mudahan kamu bertakwa. So, kita punya pengurusan Ramadan ni perlu dapat takwa. Apa orang putih kata management by objective. So kita tahulah objektif kita nak dapat takwa. Jadi kita letakkan objektif kita nak dapat takwa, kita akan usaha supaya benar-benar dapat takwa. Itu yang pertama. Yang kedua, objektif kita supaya diampunkan dosa. Kenapa? Kerana kalau Allah Ta'ala tak ampun dosa kita, kita terdiri dari kalangan orang yang malang. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, kita nak supaya dibebaskan daripada api neraka. Kenapa? Kerana Nabi bersabda, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Sesungguhnya Allah Ta'ala dah peruntukkan akan dibebaskan hamba-hambanya daripada neraka pada tiap-tiap malam Ramadan. Jadi tiap-tiap malam Allah nak bebaskan. Tiap-tiap malam Allah nak bebaskan. Maka kita kena kejar janji Allah ni supaya Allah Ta'ala bebaskan juga kita daripada api neraka. Jadi sekurang-kurangnya 3 benda ni ada dalam kepala kita. Aku nak dapat takwa kerana Allah janji orang berpuasa dapat takwa. Aku nak diampunkan dosa kerana Allah Ta'ala janji orang puasa kalau tak diampunkan dosa dia orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Aku nak dibebaskan daripada api neraka kerana Allah janji tiap-tiap malam akan ada orang yang dibebaskan daripada api neraka. So kita tengok macam mana kita nak dapat takwa, nak diampunkan dosa dan dibebaskan daripada neraka. Yang pertama, puasalah sesempurna mungkin. Maknanya puasa kita bukan sekadar menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, tapi kena juga tahan diri daripada perkara yang membatalkan pahala puasa. Barulah tingkat puasa kita menjadi tingkat puasa saumul khawas, puasa orang-orang yang khawas, orang-orang terpilih. Tapi kalau dapat power lagi, puasa orang khawasul khawas, iaitu puasa orang yang istimewa. Macam wali-wali Allah tu. Wali-wali Allah ni dia bukan sekadar tahan diri daripada makan dan perkara membatalkan pahala puasa, dia juga tahan hati dari mengingat sesuatu yang tiada sangkut paut dengan Allah Ta'ala. Yang ni tak ada harapan lah ni. Sayalah. Sebab apa nama, nak ingat Allah 24 jam ni kena riadah, kena senaman zikir yang kuat. Jadi nak dapat tahap ni doalah moga-moga dapat. Doalah moga-moga dapat. Supaya kita ni tak ingat dah. Kita ni kadang-kadang dekat-dekat berbuka tu ada juga ingat isteri aku ni nasi kerabu ke nasi dagang. Ada juga ingat gitu. Kalau ada ingat lagu tu dia tak jadi. Dia tu puasa orang-orang istimewa. Sebab ada unsur-unsur yang lalai daripada Allah. Jadi yang ni puasa wali-wali. Ini apa nama KPI yang diletakkan oleh Al-Imam Al-Ghazali sebagai seorang ahli sufi. Adapun kita, KPI kita tahun ni, aku tak nak buat benda maksiat. Aku nak puasakan mata aku daripada melihat maksiat. Aku nak puasakan telinga aku daripada mendengar maksiat. Aku nak puasakan tangan aku daripada melakukan maksiat dengan menulis komen-komen yang mengarut-mengarut dalam Facebook, yang menulis posting-posting yang mengarut-mengarut dalam Facebook, yang mencari-cari kesalahan orang dalam Facebook. Itu contoh tangan. Jadi kita KPI kita supaya amalan-amalan jawarih, amalan-amalan anggota kita tidak terlibat dengan benda-benda yang menyebabkan puasa kita kurang pahala. Baik. Jadi yang pertama sekali, nak dapat keampunan Allah, nak dapat takwa, puasalah sesempurna mungkin. Dan inilah yang Nabi sebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Man sama Ramadana imanan wahtisaba,
siapa-siapa puasa Ramadan dengan keimanan dan ikhlas mengharapkan pahala ganjaran Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampunkan dosa-dosa dia yang lepas. Moga-moga kita dapat keampunan Allah dengan cara yang pertama, dengan laluan yang pertama, iaitu puasa dengan baik-baik. Puasa sesempurna mungkin. Laluan kedua untuk kita dapat keampunan Allah ialah menghidupkan malam. Menghidupkan malam. Kerana Nabi bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa-siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan juga keikhlasan, mengharapkan Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa dia yang lepas. Jadi macam mana nak hidupkan malam? Pertama, solat berjemaah. Yang ni orang lelaki lah. Lebih diutamakan solat berjemaah. Adapun orang perempuan, tidaklah seperti orang lelaki. Tengok keperluan. Kalaulah keperluan mendesak di rumah sebab ada anak kecil, sebab keadaan rumah, maka tak perlulah dia pergi solat berjemaah sebab orang perempuan. Adapun orang lelaki, dia kena pergi solat berjemaah. Dan pahala solat berjemaah bila suami solat berjemaah, insya-Allah isteri kat rumah pun dapat 27 juga. Saya pernah tanya tok guru saya. Saya kata orang perempuan kalau sembahyang kat rumah dapat 1. Dia kata tengok suami. Kalau suami tu sembahyang berjemaah di masjid dan isteri bagi sokongan dengan iron bajunya, dengan sediakan keperluan suami dia, dengan apa nama, dengan sokongan dan juga dokongan. Suami dia nak pergi, dia suruh, tengok suami dia tidur, dia kejutkan, dia nasihatkan, insya-Allah dia juga dapat 27. Walaupun dia sembahyang kat rumah. Jadi hidupkan malam dengan sembahyang berjemaah bagi orang lelaki, orang perempuan tengok keadaan. Kemudian solat sunat rawatib, jagalah rawatib ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Kemudian hidupkan malam dengan tarawih. Hidupkan malam dengan tarawih, solat witir, tadarus Quran, solat-solat tahajud dan sebagainya lah. Jadi, kalau kita sembahyang kat masjid, biasanya orang perempuan sembahyang kat masjid di bulan Ramadan. Jadi, pastikan siap bersama dengan imam. Supaya kita dapat pahala penuh. Pahala penuh. Sebab sahabat zaman dahulu, bila para sahabat ni tengok baginda Nabi SAW solat tengah malam, mereka pergi jadi makmum. Jadi mereka seronok solat dengan Nabi. Bila seronok solat dengan Nabi, mereka cakap pada Nabi, "Lau naffaltana baqiyata lailatina." Alangkah baiknya ya Rasulullah kalau terus solat sama dengan kami sampai habis malam. Permohonan sahabat supaya Nabi SAW semayang lagi, tambah lagi. Saya rasa, bukan saya rasa lah, pengalaman saya jadi imam tarawih 20 tahun. 20 tahun menjadi imam tarawih di masjid-masjid. Sejak daripada habis belajar, tidak ada satu pun permohonan daripada masjid-masjid untuk dipanjangkan solat. Permohonan daripada jemaah masjid untuk dipendekkan solat ada. Kita baca satu muka satu rakaat, mereka tak mampu, mereka minta supaya baca setengah muka satu rakaat. Ada pula setengah muka satu rakaat, minta 1/3 satu rakaat. 2 muka surat tu 6 rakaat. Mana makin kurang ada, makin banyak tak adalah. Minta. Jadi sahabat ni dia minta dengan Rasulullah sampai jangan berhenti sembahyang sampai subuh pun tak apa. Ni hebatnya sahabat. Tapi Nabi bersabda, yang ni yang sedap ni, Nabi bersabda. Nabi kata apa? Nabi sebut man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang bersolat bersama dengan imam sampai imam selesai. Syaratnya sampai imam selesai, maka baginya pahala 1 malam penuh. Syaratnya sehingga imam selesai. Jadi kalau imam sembahyang sampai selesai, kita kena selesai sama dengan imam lah. Jangan kita selesai cepat. Imam sembahyang 20, kita 8 lari. Jangan buat gitu. Tak dapat pahala 1 malam penuh. InsyaAllah tahun ni azam. Aku nak selesai sama dengan imam.
Okey. Baik, seterusnya. Kita pergi lagi. Kelebihan seterusnya. Kenapa hang pula ni? Okey, baik. Belanja orang berbuka. Ini laluan yang ketiga untuk dapat keampunan. Belanja orang berbuka puasa. Kenapa? Kerana Nabi bersabda dalam satu hadis riwayat At-Tirmizi. Riwayat At-Tirmizi, Nabi bagi tahu satu kelebihannya. Siapa bagi makan orang berbuka, kelebihannya dia dapat pahala orang yang berbuka tu. Itu dalam hadis riwayat At-Tirmizi, hadis sahih. Tapi dalam satu hadis lagi, ada satu hadis lagi. Hadis ni hadis taklah sahih, tapi hadis dhaif. Tapi boleh diceritakan dalam Fadhil A'mal. Dia bagi 3 kelebihan. Saya baca hadis ni. Hadis ni riwayat Ibnu Hibban dan juga Ibnu Khuzaimah. Man fattara fihi sha'ima. Siapa-siapa bagi makan berbuka di bulan Ramadan kepada orang yang berpuasa, kana lahu maghfiratan lidhunubihi. Maka adalah untuknya maghfirah, keampunan bagi dosa-dosanya. Kelebihan pertama, bagi makan orang berbuka dapat keampunan. Wa itqa raqabatihi minan nar. Bagi makan orang berbuka dia dapat kelebihan yang kedua, dibebaskan daripada api neraka. Kelebihan yang ketiga, wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Kelebihan yang ketiga, dia akan dapat pahala orang yang berbuka tanpa dikurangkan sedikit pun pahala orang yang berbuka tu. Maknanya kita bagi makan orang berbuka, maka orang yang berbuka itu dapat pahala kekal, tapi pahala yang ada kat dia tu masuk dalam akaun orang yang belanja. Okey? Masuk dalam akaun orang yang membelanjakan makanan tu. Jadi 3 kelebihan. Okey, baik. Bila ada 3 kelebihan ni, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi as-sha'im." Dia bagi tahu, wahai Rasulullah, bukan semua kita ni kaya belaka sampai kita mampu untuk belanja orang makan. Bukan gitu kita ni. Ada yang miskin. Maka Rasulullah jawab, yu'tillahu hadha thawaba. 3 kelebihan tadi tetap Allah kurniakan. Man fattara sha'ima, bagi orang yang bagi makan berbuka, walaupun ala madqati labanin, walaupun sedikit susu je, au tamratin, atau sebiji kurma, au syarbati ma'in, ataupun seteguk air. Bagi sikit pun dapat dah pahala 3. 3 tadi, 3 ganjaran tadi. Tapi kalau bagi makan sampai kenyang, Nabi sambung lagi, waman ashba'a sha'ima, siapa-siapa bagi makan sampai kenyang, saqahullahu min haudi, Allah Taala bagi peluang dia minum daripada kolam Nabi SAW, syarbatan, satu bentuk minuman, la yadhma'u ba'daha, yang mana dia tidak akan dahaga selepas daripada dia minum, hatta yadkhulal jannah, sampai dia masuk syurga. Jadi inilah kelebihan orang bagi makan berbuka. Moga-moga kita dapat. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga kita dapatlah kelebihan tu kelebihan bagi makan orang berbuka, insya-Allah. Boleh, zaman sekarang senang. Saya buat program di Thailand. Saya minta siapa-siapa nak bagi makan berbuka di Thailand, ada 3 kampung orang susah-susah. Saya ni, mak saya lahir kat Thailand, ayah saya lahir kat Thailand, tapi kedua-dua mereka berhijrah sampai ke Malaysia. Ayah saya belajar di Ma'had Muhammadi, mak saya belajar di Naim Lil Banat, sekolah Naim Lil Banat. Jadi lahirlah saya kat Malaysia, tapi keluarga-keluarga kat Thailand memang ada, dan mereka adalah golongan yang susah. Alhamdulillah, dapatlah saya bantu, bukan saya, sahabat-sahabat dalam grup-grup infak, bantu mereka untuk buat pack Ramadan, dapatlah bagi beras, bagi apa-apalah untuk Ramadan ni. Tidak ada harapan lain melainkan moga-moga Allah bagilah kelebihan 4 yang dijanjikan tu. Alhamdulillah. Dia kalau seorang-seorang dia tak jadi, bila ada grup senang. Ada grup, cakap dalam grup, yang ni bagi sikit, yang ni bagi sikit, yang ni bagi sikit. Terkejut saya sampai dapat 11,700. 11,700 untuk 3 kampung. Jadi seronoklah mereka dapat pack Ramadan. Lepas tu orang sponsor lagi. Bila orang sponsor, saya kata kita bagi akhir Ramadan.
Akhir Ramadan untuk keluarga-keluarga yang benar-benar memerlukan, kita bagi lagi. InsyaAllah. Moga-moga dapat. Nah, inilah kelebihan orang-orang yang Allah Ta'ala bagi kelebihan rezeki. Orang kelebihan rezeki, dia bolehlah bantu macam tu. Sebab saya pernah bawa anak saya ke Thailand, pergi berbuka di rumah orang miskin. Saja je bawa anak nak tunjuk betapa susahnya orang. Jadi bila tengok anak saya tengok, menangis anak. Anak saya umur 20. Saya bawa berbuka di sana. Bawa motor pergi berbuka, beli makanan-makanan dan tunjuk pada anak-anak kita betapa susahnya mereka. Anak saya tengok lauk yang disediakan oleh mereka. Hanya ada ikan orang Kelantan kata ikan tawar, anak selayang. Bukan ikan selayang, anak ikan selayang. Mana ikan selayang yang kecil. Dia bakar tawar, kemudian masuk dalam sambal untuk dicicah dengan terung. Kemudian ada sambal ikan bilis. Tu je berbuka puasa mereka. Allahu Akbar. Kita ni Allah. Air saja 4 jenis. Air saja 4 jenis. Kuih lagi. Macam-macam kuih. Kita. Jadi, macam mana kita nak dapat puasa yang baik? Sehingga kita ni puasa bagus dah. Tak makan, tak minum. Tapi bila berbuka tu, setan tepuk tangan. Sebab apa? Bazir. Setan kata dah jadi adik-adik aku dah. Tadi tak makan. Bila berbuka puasa, kata setan, aku kena ikat pun. Oh Allah, kena ikat aku ni. Tapi boleh tepuk tangan lagi. Sebab dah jadi adik-beradik aku dah membazir. Innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Jadi insyaAllah tahun ni kita kurangkan pembaziran supaya puasa kita jadi puasa yang hebat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, tengok lagi apa lagi laluan untuk kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Al-Quran. Bulan Ramadan ni bulan Quran. Bulan Ramadan ni Allah Taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan bulan yang Allah turunkan Al-Quran. Jadi amatlah tidak beradab bagi kita bila kita tak mampu untuk khatam Quran di bulan yang Allah turunkan Quran. Jadi kena spend masa, kena buat jadual supaya kita boleh khatam Quran. Paling kurang sekali. Saya ni mengajar sekolah tahfiz 4 tahun. Bila habis belajar kat Universiti Malaya tahun 1999, saya bertugas di sekolah tahfiz tahun 99, 2000, 2001, 2002. Antara anak murid yang menghafal Quran di sekolah saya, tapi saya tidak menghafal waktu tu. Saya mengajar bahasa Arab. Antara anak murid yang saya mengajarnya ialah Imam Muda Ashraf tu lah. Ashraf Ridwan orang Penang kan. Ashraf Ridwan orang Penang. Ashraf Ridwan, dia lah yang belajar di sekolah di Pasir Mas Kelantan dulu. Apa saya nak cerita? Jadi saya ni rapat lah dengan geng-geng yang hafal Quran ni. Jadi antara benda yang boleh memberi motivasi kepada kita, saya akan tanya geng-geng hafal Quran ni, kau khatam berapa kali bulan Ramadan ni? Salah seorang yang saya pernah tanya, ada seorang kawan baik saya, bulan Ramadan memang dia duduk untuk Quran sungguh-sungguh. Macam dia usahakan supaya dia betul-betul baca Quran. Dan dia buat, dia tak bagi tahu orang. Saya call pun sebab saya nak tahu. Saya call dia bagi tahu, dia kata tak boleh bagi tahu saya khatam berapa kali. Takut riak. Tak, bukan nak riak, saya kata nak motivasi saya. Supaya awak bagi tahu awak berapa kali khatam, saya nak kejar. Dia kata 16 kali. 16 kali. Makna 2 hari sekali, 2 hari sekali, 2 hari sekali. 2 hari sekali. Dia 16 kali khatam. Saya kata Allah banyaknya. Kenapa banyak sangat? Aku nak kejar tak ada harapan. Banyak sangat. 2 hari sekali. 15 juzuk sehari. Aku cikgu nak mengajar kat sekolah lagi. Dia memang spend masa betul-betul. Spend masa betul-betul untuk Quran. Dan dia orang hafiz Quran ni bulan Ramadan dia duduk mengajar Quran budak-budak. Sampai-sampai tu dia baca. Untuk bacaan dia. Allahu Akbar. Jadi bulan Ramadan ni baca Quran banyak-banyak, Allah ampun dosa. Dan kita dengan Quran ni pertama kena dengar. Kenapa kena dengar? Sebab Nabi dengar Quran. Nabi pernah suruh Ubay bin Ka'ab baca Quran. Kata Ubay bin Ka'ab, macam mana aku nak baca di hadapan orang yang Allah turunkan Al-Quran padanya. Kata Rasulullah, bacalah Ka'ab, aku nak dengar. Maka Ka'ab pun mula baca surah Ali Imran.
Ka'ab baca surah Al-Imran, Rasulullah dengar. Ka'ab kata Rasulullah dengar je. Sehingga aku baca ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Aku tengok Rasulullah menangis bila dengar ayat tu, maka aku pun berhenti. Tengok Rasulullah dengar Quran sampai menangis. Maknanya dengar Quran tu perlu, dan kita bersyukur banyak-banyak kita ada peluang dengar Quran. Handset kita ada Quran, kereta kita ada Quran, dengarlah. Dengar Quran ni penting sebab Nabi pun dengar Quran. Baik. Ada satu saya ni biasa juga terlibat dengan pengubatan jin kan. Jin ni cara kita nak ubat, kita akan baca Quran untuk dia, dan dia kalah bila dengar Quran. Jadi kalau kita malas dengar Quran tu, takut dengar Quran tu, takut spesies jin juga kita. Baik. Kalau manusia dia kena dengar Quran. Tapi kalau malas dengar Quran, kena ada sedikit muhasabah. So pertama dengar Quran. Yang kedua baca. Tanggungjawab kita baca. Sebab apa? Sebab Allah suruh baca. Innal ladzina yatluna kitaballah haqqa tilawatih. Sesungguhnya orang-orang yang baca kitab Allah dengan sebenar-benar bacaan. Sebagai ulama kata sebenar-benar bacaan itu ialah dengan baca yang bertajwid, bertartil. Makna kena baca. Bahkan Nabi SAW suruh Iqra'ul Quran, baca Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kerana Quran akan datang sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang banyak baca Quran. Jadi kena dengar Quran, kena baca Quran. Kena ada usaha untuk rajin baca Quran. Baik. Pahala banyak. Satu huruf 10. Nabi bersabda, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tak kata alif lam mim tu satu huruf, bal alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Tapi alif tu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. So baca alif lam mim dapat 30. Berdasarkan hadis ini, ulama-ulama mengambil pengajaran bahawasanya Rasulullah kenal huruf. Rasulullah kata alif, bukan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maknanya Rasulullah kenal huruf. Jadi sebahagian ulama mengatakan bahawasanya Rasulullah hanya butuh huruf sebelum menjadi Rasul. Lepas jadi Rasul, dia tak butuh huruf. Itu sebahagian ulama lah. Sebahagian ulama. Berdasarkan ayat wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminik, surah Al-Ankabut. Ada surah Al-Ankabut yang menyatakan Rasulullah ni tidak butuh huruf setelah baginda menjadi Rasul. Tapi ada sebahagian ulama kata Rasulullah butuh huruf. Jadi ada dua pandangan. Kalau ada orang kata tak butuh huruf tu, ada jugalah kebenarannya. Berdasarkan hadis tadi, tuan-puan pun faham. Nabi kata, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tak kata alif lam mim tu satu huruf. Bal alif harfun, alif satu huruf, wa lam harfun, lam satu huruf, wa mim harfun. Itu tanda Rasulullah kenal huruf. Tak apalah, itu saya nak bagi tahu khilaf ulama. Berdasarkan hadis-hadis Nabi, itu khilaf ulama. Jadi kalau orang kata Nabi tak butuh huruf tu, ada juga sandarannya. Kalau ada orang kata Nabi butuh huruf, ada juga sandarannya. Jangan bergaduhlah, nak bagi tahu khilaf sebagai percambahan ilmu. Baik. Tapi kena baca Quran. Okey. Kadang orang tanya, ada ke surah-surah yang Allah janjikan keampunan? Tadi Ustaz cerita tentang baca sampai khatam. Ada tak surah-surah yang Allah Taala janjikan keampunan? Sebab kita sekarang nak kejar ampun tu. Ada. Apa dia? Antaranya surah Tabarakalladzi. Surah Tabarakalladzi dalam tesis PhD As-Sayyid Ali Isa, seorang ulama pakar hadis di Universiti Zaqazig di Al-Azhar. Beliau buat tesis PhD dan tesis PhD dia dapat cemerlang dan dibukukan dengan buku bertajuk Fadail Suwaril Quran. Dia senaraikan kelebihan fadilat surah-surah Al-Quran berdasarkan hadis Nabi, dan dia statuskan hadis Nabi. Yang mana sahih, dia letak bahagian sahih. Yang mana palsu, dia letak bahagian palsu. Status hadis sahih yang menceritakan tentang kelebihan Tabarakalladzi, yang pertama, Nabi bersabda, suratun fil Qur'ani fiha 30 ayatan. Ada satu surah dalam Quran. Dalam surah tu ada 30 ayat. Tashfa'u li sahibiha hatta yughfar lahu. Surah tu akan berusaha membela pembacanya sampai Allah ampun dia.
Jadi maknanya surah Tabarakalladzi, kelebihan dia kalau kita baca dia sampai surah Tabarakalladzi ni kita minat, kita baca jadi amalan kita, surah Tabarakalladzi ni akan jadi peguam bela ke akhirat kita sehingga kita diampunkan. Makna selagi kita tak diampun, selagi tu dia bela kita. Dia akan usaha membela kita sampai kita diampunkan oleh Allah Ta'ala. Ini kelebihan surah Tabarakalladzi. So, baca tiap-tiap malam. Surah Tabarakalladzi yang kedua, kelebihan Nabi sebut dalam hadis sahih juga, khasamat sahibaha hatta adkhalathul jannah. Khasamat maksud dia berdebat. Khasamat ni berdebat membela pembacanya depan Tuhan. Dia akan bela pembaca khasamat tu depan Allah Ta'ala. Dia bela hatta adkhalathul jannah, sehingga dia sebagai peguam bela dapat memasukkan si pembaca dalam syurga. Mana Tabarakalladzi berusaha untuk membela pembacanya. Pertama, sampai pembacanya diampunkan. Kedua, sampai pembacanya dimasukkan dalam syurga. Ketiga, Nabi SAW sebut, tunji qari'aha min azabil qabri hiyal mani'ah. Nabi kata surah Tabarakalladzi ini surah yang menghalang. Al-mani'ah ni penghadang. Penghadang apa? Tunji sahibaha min azabil qabri, yang akan menghadang dan menghalang pembacanya daripada kena azab kubur. Jadi bulan Ramadan ni jangan tinggallah Tabarakalladzi lepas-lepas maghrib tu. Baca Tabarakalladzi. Sekejap aja. Tabarakalladzi ni 4 minit suku je kalau baca. Dia lebih kurang dia selai suku muka surat. Satu muka ni biasa orang baca 2 minit lah kalau dah lancar. So 2 minit, suku minit. Dah habis dah. 4 minit suku ni dengan lagu Canggung Wani Hasrita pun lama lagu Canggung. Dengan lagu apa nama Bolisi Surat Hindustan lagi lah, panjang lagu Hindustan berapa kali sehari dia tukar. Tapi boleh je tunggu. Tetapi baca Quran yang mampu menyebabkan kita terselamat daripada api neraka, mampu kita diampunkan, mampu selamat kita daripada apa nama azab kubur, pastikan kita checklist kita. Tiap-tiap malam aku takkan tinggal Tabarakalladzi. Quran 30 juzuk aku baca. Tabarakalladzi special. Untuk dapat keampunan, untuk dapat apa nama selamat daripada api neraka, untuk selamat daripada azab kubur. Maknanya adalah. Jadi bila kita sudah baca Tabarakalladzi kan, kita ada ilmu ni, kita ada maklumat hari ni. Tabarakalladzi ni dia akan bela kita sampai kita diampunkan, dia akan bela kita sampai kita masuk syurga, dia akan bela kita supaya kita tidak dikenakan azab neraka, azab kubur. Sudah kita baca ayat Quran, surah Tabarakalladzi, doalah, ya Allah ya Tuhanku, aku baca Tabarakalladzi dan aku beriman dengan janji Nabi-Mu ya Allah, bahawasanya Tabarakalladzi ini akan berusaha untuk membela aku sampai aku diampunkan, untuk membela aku sampai aku dimasukkan ke dalam syurga, untuk membela aku sampai aku terhadang dan terhalang daripada kena azab kubur. Ya Allah, ampunkan daku, masukkan daku dalam syurga dan selamatkan aku daripada azab kubur. Kita doa kita tu selari dengan hadis Nabi. Melayu je lah. Allah. Nak tulis, nak baca Arab. Baca Arab bagus juga, tapi baca Melayu ni sebab kita Melayu dan lebih berpijak ke hati kita. Saya ni bolehlah juga bahasa Arab, boleh baca Arab, tapi bila kita nak merintih dengan Allah Ta'ala, cakap Melayu juga. Bangun-bangun semayang, cakap Melayu juga. Bila anak ambil SPM tak? Ambil SPM semayang, dia dalam Dewan Periksa semayang duha. Angkat tangan doa, ya Allah anak aku dalam Dewan Periksa tu. Cakap Melayu, padahal saya boleh cakap Allahumma ya Allah, inna ibnati fi qa'atil madrasah tajlisu fi imtihani SPM. Boleh, tapi bila cakap gitu nak fikir bahasa lagi. Terpaksalah apa nama khusyuk tu kurang. Jadi kita baca Melayu, tak ada masalah. Adapun doa-doa yang warid daripada Nabi, contoh Rabbana atina fid dunya hasanah, kita baca bahasa Arab lah. Sebab itu ada ayat Quran, doa-doa yang Nabi baca. Yang ni yang kita nak berintih dengan Allah Ta'ala. Skrip kita sendiri, skrip Melayu lah.
Tapi kalau skrip tu memang datang daripada Quran, datang daripada hadis, baca yang Quran yang hadis lah. Dan kita perselami makna kat situ. Kenapa? Kerana kita nak pahala baca Quran, nak pahala baca yang Nabi punya. Baik. Dua. Yang ketiga, Quran kena hafal. Cuba buat KPI bulan Ramadan ni nak hafal apa-apa surah. Contoh Ramadan ni aku nak letak lah, aku nak hafal surah Tabarakalladzi. Tabarakalladzi ni 30 ayat. So aku nak hafal 1 ayat 1 hari. Untuk tahun ini. Dah hafal Ustaz? Ingat kami tak hafal ke? Okey, kalau hafal dah, pilih surah lain pula. Surah apa tahun ni? Surah As-Sajdah. As-Sajdah pun 30 ayat. 30 ayat. Jadi 1 ayat sehari. Dah hafal dah. Ingat kami ni tak ingat ke? Okey, Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah 96 ayat. Bacalah, hafallah 3 ayat sehari. 96 ayat. Dah hafal dah. Dah hafal dah. Kahfi 110 ayat. 6 lay. Ambil. Dah hafal dah banyak dah. 6 lah. Ambil 6 lay. Ambil. Dah rasa banyak dah hafal lagi. Ada surah-surah. Kenapa kena hafal Kahfi? Hafal Kahfi ni confirm selamat daripada ajaran sesat. Confirm selamat daripada Dajjal. Confirm. Kenapa? Kalau Nabi kata hafal 10 ayat awal, 10 ayat akhir pun selamat. Nabi kata siapa yang hafal 10 ayat akhir, 10 ayat awal akan selamat daripada Dajjal, usima minad Dajjal. Kalau hafal 110 ayat surah Kahfi, lagi-lagilah selamat. Bahkan sebahagian ulama menyatakan bahawasanya Nabi sebut 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Itu simbolik. Sebahagian ulama sebutlah, bukan semua. Sebahagian ulama kata kalau Nabi kata 10 ayat awal, 10 ayat akhir, 10 ayat awal, 10 ayat akhir lah. Sebahagian ulama kata itu simbolik. Itu makna simbolik. Kau hafal awal, kau hafal akhir. Maknanya hafal semua. Macam kau cakap lah, baca kulit. Baca buku kulit-kulit. Itu bukan baca kulit-kulit je, tapi baca semua. Sama juga. 10 ayat awal, 10 ayat awal, akhir maknanya hafal semua. Hafal lah. Saya hafal Kahfi sebab saya rasa malu kepada seorang tok guru saya umur 80 pergi ziarah almarhum ayah saya waktu dia sakit. Dia bawa kereta, dia kata rumah saya sampai rumah awak Rifki, baca Kahfi sekali khatam sampai. Mana lebih kurang setengah jam lah rumah dia ke rumah saya. Baca Kahfi sampai saya bawa kereta sekali khatam sampai. Saya tanya, ayah baca Kahfi? Saya panggil dia ayah. Ayah baca Kahfi hafal ke tengok Quran? Hafal lah. Saya pun tanya, ayah baca Kahfi hafal ni bila? Waktu tua dah ke waktu muda lagi? Ayah hafal umur 70 dah. Allah, saya kata umur 70 ngafal Kahfi. Saya kata ini satu cabaran ni. Saya pun mulalah hafal Kahfi. Alhamdulillah, kita pun ingat Kahfi kerana cabaran seorang tok guru tua, dan tok guru itu pun sudah meninggal dunia. Moga-moga setiap kali saya baca Kahfi dia dapat pahala sebab dia yang memotivasi saya. Dengan akhlak dia umur 70 start ngapal Kahfi. Jadi yang ada depan saya ni ada dah umur 70? Tak ada kalau tak ada umur 70 maknanya boleh lagi lah hafal Kahfi, insya-Allah. Kita buat cita-cita, aku nak mati, sebelum mati Kahfi ada dalam dada aku. InsyaAllah. Baik. Kemudian kena tadabbur. Tadabbur ni kena tengok makna. Quran kena tengok makna dan kena amal. Okey, baik. Jadi ini antara kewajipan kita dengan Quran. Okey, tanya lagi Ustaz, selain surah Al-Mulk, surah apa lagi yang mengampunkan dosa? Surah Yasin. Surah Yasin ada riwayat daripada Al-Baihaqi. Nabi bersabda, "Man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah, ghufira lahu fi tilkal lailah." Siapa-siapa baca surah Yasin mengharapkan keredaan Allah pada mana-mana malam, maka Allah ampunkan dosa dia pada malam tersebut. Ulama Sayyid Ali Isa dia senaraikan hadis ini sebagai hadis sahih juga. Yang tesis tu, saya baca tesis PhD dia lah. Tesis PhD dia kata hadis ni ada sahih juga. Maknanya kalau kita baca malam ni Allah ampun malam ni. Baca malam esok Allah ampun malam esok. Habis kalau Ramadan malam-malam kita baca dua surah ni, tiap-tiap malam Allah Taala ampun. Surah Al-Mulk, surah Yasin. Jadi ini antara surah-surah pilihan lah.
yang boleh kita bacakan pada malam-malam Ramadan. Baik, seterusnya apa lagi laluan-laluan keampunan? Rupanya ada hadisnya. Rupanya saya ni hadisnya, surah Al-Mulk dengan surah Yasin. Baik. Okey. Seterusnya doa. Ramadan ni bulan doa. Baik. Ramadan ni bulan doa. Menariknya Ramadan ni, baik, saya nak tunjuk satu benda. Menariknya Ramadan ni, tapi saya kena stop sharing ni dulu. Tapi payah pula stop nak cari pula. Tak apalah. Tak apalah. Saya nak cerita Ramadan ni, Allah Ta'ala dia sebut tentang Ramadan dalam surah Al-Baqarah. Siapa ada Quran balik ni tengok Quran. Dalam surah Al-Baqarah, tengok Quran balik ni, habis program ni, tengok Quran Al-Baqarah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut tentang puasa tu. Ayat 100 apa? Ayat 183. Muka surat Quran 28. Buka Quran muka surat 28. Okey, baik. Kalau kita tengok Quran muka surat 28 ni, menariknya Allah Ta'ala cerita tentang puasa. Ayat 1 muka surat 28 ni ayat 183. Ayat 183 puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat 183 itu cerita puasa. Ayat 184 cerita puasa. Ayat 185 cerita puasa. Ayat 186 cerita doa. Dia selit doa tu antara puasa tu. Dia selit doa. Ayat 186 cerita doa. Ayat 187 puasa. 187 puasa. Baik. Jadi ayat puasa ni ayat 183 puasa, 84 puasa, 85 puasa, 86 doa, 87 puasa. Soalannya kenapa dia selit doa di antara ayat puasa? Dia selit doa di antara ayat puasa nak bagi tahu orang yang berpuasa ni doa dia makbul. Tu. Sama lah juga kalau orang suka baca Quran ni, dia akan perhati tentang cerai. Kalau orang baca Quran, dia perhati ayat tentang cerai. Ayat tentang cerai Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah. Muka surat 36. Muka surat 36. Muka 3 surat 36, satu muka surat cerita tentang hukum cerai. Muka surat 36. Muka surat 37 cerita tentang hukum cerai. Muka surat 38 cerita tentang hukum cerai. Muka surat 39 dia selit 2 ayat. 2 ayat aja dia selit. Muka surat 39. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jaga semayang. Dia selit situ. Ayat 38 30 muka surat 39 dia selit bab semayang. 2 ayat aja dia selit bab semayang. Habis 2 ayat selit bab semayang, dia cerita cerai pula. Jadi ayat cerai, semayang, cerai. Kerana dia nak bagi tahu antara sebab perceraian berlaku sebab suami dan isteri tak jaga semayang. Tu dia selit macam tu. Sebab tu kalau kita baca tafsir, dia ada munasabatul ayat. Kemunasabahan suatu ayat antara ayat dengan ayat. Jadi di sini nak bagi tahu kemunasabahannya, cerai berlaku banyak kerana semayang tak jaga. Itu cerita ayat tentang cerai. Yang kita belajar ni ayat tentang puasa, muka surat 28. Ayat tentang puasa, ayat pertama puasa, kedua puasa, ketiga puasa, keempat doa, kelima puasa. Nak bagi tahu doa orang berpuasa ni makbul. Gitu. Jadi bila doa orang puasa ni makbul, janganlah tinggal doa dalam puasa kita ni. Bila? Anis saim hatta yuftira. Doa ni makbul daripada orang berpuasa, start dia puasa sampai dia berbuka. Waktu tu doa makbul berlaku. Tapi kemuncak kemakbulan doa ialah ketika berbuka. Inna lis-saimi 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika berbuka, doa dia Allah tak tolak. Jadi yang inilah yang menyebabkan saya tahun lepas dalam satu forum, saya dengan seorang ustaz di Johor ni, nama Ustaz Panji Alam.
Ustaz Johor ni ada seorang ustaz nama Panji Alam. Beliau ketika mana beliau berceramah, berforum bersama dengan saya, dia bagi tahu doa dekat-dekat berbuka ni jangan tinggal. Dan saya, dia bagi tahu saya, Ustaz Panji Alam bagi tahu saya akan tulis apa yang saya nak minta dengan Allah Ta'ala supaya saya tak lupa dan tertinggal. Mana dia tulis nak rezeki murah, nak mati dalam iman, nak anak soleh, nak ibu baik, nak sehat, nak dia tulis belaka. Dekat-dekat berbuka dia akan baca. Tiap-tiap hari dia kata. Dia akan doa dengan Allah Ta'ala dekat-dekat berbuka senarai yang telah dia senaraikan. Saya kata bagusnya Ustaz Panji buat macam ni. Sebab waktu tu waktu berdoa. Jadi saya pun timbullah dalam fikiran saya, alangkah bagusnya kalau aku bantu masyarakat untuk aku siapkan doa yang semua masyarakat nak. Maka lahirlah buku pada tahun lepas, buku bertajuk Doa Munajat. Dan saya dah share doa munajat pada Dr. Marina. Dah share dah. Lepas ni boleh share dalam grup dan boleh foto state, boleh. Hak cipta tak terpelihara. Yang penting baca. Dan kalau siapa-siapa belum ada, bolehlah miliki dalam munajat Ramadan. Kejap. Saya share. Saya share buku tu Munajat Ramadan. Ni buku Munajat Ramadan. Ni buku Munajat Ramadan yang saya sediakan. Nah, buku ni kalau kita tengok dia punya susunan, memang saya susun doa-doa daripada Al-Quran dan daripada Al-Hadis, dan saya amat mengharapkan agar buku ni, doa yang ada dalam ni dibaca, dan saya sengaja letakkan muka surat. Satu muka surat Arab, satu muka surat Melayu. Supaya kita faham yang Arab. Yang Arabnya daripada Quran dan juga daripada hadis Nabi. Saya mulakan doa ni dalam buku Munajat Ramadan ni dengan doa Ismullahil A'zam. Dua doa Ismullahil A'zam. Kerana doa ni, Nabi bersabda, siapa-siapa doa dengan Ismullahil A'zam, Allah Ta'ala akan makbul doa dia. Lepas tu, saya masukkan selawat. Sebab doa ni, kalau tak ada selawat, tergantung, tak sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi kena selawat. Lepas selawat, barulah saya letakkan doa keampunan. Mana mula-mula sekali doa ampun. Apa-apa hal minta ampun dengan Allah Ta'ala. Keampunan. Okey. Lepas doa keampunan, yang ni orang nak semua ni. Saya senaraikan benda yang orang nak. Lepas nak doa keampunan, saya ambil doa Aisyah. Yang mana Nabi bagi tahu doa ni doa jawami' kawamil. Jawami' kawamil ni maksud dia menyeluruh, terangkum segala. Tengok makna tahu dah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu seluruh kebaikan yang segera dan akan datang, yang aku tahu dan aku tak tahu. Maknanya asal benda tu baik, aku nak berlaku. Itu dia masuk doa yang menyeluruh tu. Doa ni Nabi ajar kepada Aisyah. Special lah. Nabi ajar kepada kekasih hati dia. Kita dapat doa ni. Bacalah doa kekasih hati Nabi SAW. Kemudian saya senaraikan doa kesejahteraan dan kesihatan. Yalah, sesudah dapat keampunan, dapat kebaikan, nak sejahtera. Tak naklah tak sihat. Dapat ni doa Nabi, semua doa Nabi SAW. Kemudian saya letak pula doa selain daripada doa kesejahteraan, doa seterusnya doa anak soleh. Ni semua orang nak ni. Semua orang nak anak yang soleh. Semua orang nak. Walaupun orang tu nakal, dia nak anak soleh. Baik. Doa ni doa daripada Quran. Lepas doa anak soleh, saya letak doa murah rezeki. Sebab apa? Kalau anak soleh je, duit tak apa nak banyak, rezeki susah, tak seronok juga. Nak rezeki murah. Anak dah lah soleh, rezeki pun okey. Lepas nak murah rezeki, nak apa lagi? Memohon kebijaksanaan. Supaya kita ni mendapat kebijaksanaan. Bila kita bijak ni, kita pandai mengurus disebabkan kebijaksanaan kita, maka orang suka kita. Mak mertua sayang kita. Sebab kita bijak. Dan satu lagi, ni doa Nabi Ibrahim ni. Doa Nabi Ibrahim ni tengok makna dia. Berilah daku ilmu, pengetahuan, kebijaksanaan dan hubungkan daku dengan orang yang soleh. Jadikanlah bagiku sebutan yang baik dan nama yang harum di kalangan orang yang datang kemudian. Maknanya saya senaraikan supaya kita dapat benda-benda ni. Lagi, doa supaya kita ni bersyukur, menjadi hamba Allah yang bersyukur. Lepas doa menjadi hamba Allah yang bersyukur,
doa kekal iman dan kesudahan yang baik, doa husnul khatimah. Lepas doa husnul khatimah, doa dipermudahkan segala urusan, doa jauh bala. Jadi semua buku yang ada dalam buku ni adalah perkara-perkara yang saya rasa amat perlu kepada kita. Bila amat perlu, baca sebelum berbuka puasa. Semua buku ni 36 muka surat, sikit je 36 muka surat sebab saya type besar-besar. Bolehlah diamalkan dan saya ijazahkan semua ayat doa-doa ni dan boleh foto stick lah. Kalau ada depan saya bagi free je. Saya bagi free ya. Rumah ni masjid ni pun tadi saya bagi free je. Sebab buku ni telah disponsor oleh beberapa orang dermawan sebanyak 20,000 buah. Jadi di Johor ni dapat free lah. Saya ceramah saya bagi free sebab ada 20,000 buah telah didermakan, so saya bagi free. Adapun kat Pulau Pinang nak bagi free tak boleh lah, jauh. So saya bagi soft copy, foto stick sendirilah. Halal, banyak-banyakkan bagi pada orang lain supaya pakak baca belaka dekat-dekat dengan berbuka. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, kita teruskan lagi. Selain daripada doa, apa lagi? Apa lagi yang perlu kita laksanakan di bulan Ramadan ini? Okey. Selain daripada doa, antaranya lain lagi. Selain daripada doa, apa lagi? Dah habis dah. Zikir. Zikir. Zikir-zikir yang Allah Ta'ala janji keampunan. Ini semua ni zikir, kalau kita baca, Allah ampun dosa ni. Zikir selepas makan. Doa apa Ustaz lepas makan ya Allah ampun dosa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Saya hafal yang lain lah Ustaz. Hafal yang lain bagus. Doa yang kita hafal sejak kecil dulu, doa tu pun hadis yang sahih juga. Tapi Nabi tak janji ampun. Nabi tak kata Allah ampun. Tapi hadis yang saya baca tadi, Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nabi kata siapa-siapa lepas makan, dia baca doa tu, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia yang lepas-lepas. Jadi ada janji keampunan daripada Nabi SAW. Doa pakai pakaian. Sudah mandi pakai baju. Baca apa? Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya Allah, kau bagi pada aku pakai pakaian ni, terima kasih ya Allah. Aku sebenarnya tak mampu pun nak pakai kalau kau tak bagi kekuatan. Betul lah orang stroke mana boleh pakai baju. Tapi Allah bagi kekuatan kita boleh pakai baju ni, kita syukur pada Allah Ta'ala. Siapa baca doa tu, Allah ampun dosa lepas-lepas. Zikir selepas solat. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. La ilaha illallah penutup untuk jadi 100 kali. Siapa baca Allah ampun dosa-dosa yang lepas. Istighfar sebelum tidur. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali dibaca sebelum tidur. Allah ampun dosa-dosa yang lepas. Ini semua ada hadis-hadis Nabi. Saya sedang siapkan satu buku janji keampunan dalam hadis-hadis. Dalam buku tu saya himpun hadis-hadis Nabi yang ada janji Nabi yang Allah Ta'ala bakal ampunkan orang yang melaksanakan amalan ni. Jadi hari ni saya bagi contoh paling senang subhanallah wa bihamdi. Nabi sebut dalam hadis Bukhari. Hadis Bukhari ni hadis sahih lah. Hadis Bukhari Nabi sebut siapa-siapa yang menyebut subhanallahi wa bihamdihi fil yaumi mi'ata marrah. Dalam sehari dia baca 100 kali subhanallahi wa bihamdihi. Ghufirat huttat khatayahu, akan gugur dosa dia wa in kanat misla zabalil bahri, walaupun dosanya seperti buih di laut. Jadi kita duk masak petang-petang tu subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, sambil-sambil masak, insya-Allah Allah ampun dosa kita. Jadi kalau sebelum ni belum ada maklumat zikir pendek tapi dapat ampun dosa, maka zikir tersebut adalah subhanallah wa bihamdi. Zikir hadis riwayat Al-Bukhari. Zikir itu dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi kita pilihlah zikir-zikir yang macam-macam ni untuk kita dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Lagi apa lagi? Menjaga salat jemaah di masjid bagi orang lelaki lah terutamanya. Dia akan dapat keampunan dan cahaya yang sempurna di hari akhirat. Seterusnya dah habis dah slide. Slide dah habis ni. Rasa bolehlah kalau nak berhenti. Dan kalau nak tambah lagi dengan soalan-soalan, insya-Allah ada soalan saya boleh jawab, saya jawab. Cuma saya nak tambah lagi seterusnya
mencari Lailatul Qadar. Cari Lailatul Qadar ni pada 10 malam akhir tu kita beribadat sungguh-sungguh, Allah ampun dosa. Man qama Lailatul Qadri, siapa-siapa yang bangun menghidupkan malam Lailatul Qadar, Allah ampun dosa-dosanya yang lepas. Jadi kena kejar juga Lailatul Qadar ni. Bila Lailatul Qadar tu? Pastikan 10 malam akhir, terutamanya malam-malam ganjil, kita upgrade ibadat kita. Kita ibadat banyak-banyak sikit lagi supaya kita dapat keampunan Allah. Jangan lupa baca 2 surah tu. Tabarakalladzi, surah Yasin. Baca tiap-tiap malam. InsyaAllah kenalah malam Lailatul Qadar. Itu antara benda-benda yang perlu kita senaraikan untuk kita laksanakan. Jadi apa lagi selain daripada tu bersedekah dan juga menghubungkan silaturrahim. Zaman sekarang senang je nak hubung silaturrahim. Grab food je. Grab food kepada rumah abang. Kenapa, Dik? Kau grab food pada rumah abang? Nak suruh abang berbuka dengan makanan yang saya hantar ni. So saya dapat pahala berbuka abang, pahala puasa abang, dan saya dapat juga kebaikan-kebaikan lain, iaitu hubungkan silaturrahim. Orang hubung silaturrahim Nabi sebut, man sarrahu an yunsa'alahu fi atharih wa yubsata lahu fi rizqih falyasil rahimah. Siapa-siapa yang nak supaya umur dia panjang, rezeki dia murah, maka hubungkanlah silaturrahim. Jadi cantiklah bulan Ramadan ni. Grab food kan ada, food panda kan ada. Bukan susah pun. Anak saya duduk di Johor. Adik saya duduk Putrajaya. Kakak saya duduk Kelantan. Anak saya ni adalah anak biasa lah, budak-budak ni. Kalau dia nak makan coklat ke apa ke, dia minta dengan saya tak belilah katakan. Dia WhatsApp mak saudara dia pula tak ada anak. Kakak saya kat Kelantan tak ada anak. Umi, nak makan coklat yang Umi bagi beli kat Langkawi. Kejap sampai coklat. Isteri saya kata, tak malu ke bang? Alah, tak apalah. Dia nak berbaik-baik dengan anak saudara dia. Dia kan tak ada anak. Dia nak panjang umur. Bila dia bagi coklat ke anak kita, kita doa panjang umur lah untuk dia. Sebab Nabi bagi tahu, orang yang suka menghubungkan silaturahim ni, Allah Ta'ala panjangkan umur. Kita doa je kat dia, tak apa. Dia pun tak apalah, gaji dia yang banyak-banyak tu, dah dia tak ada anak, dia nak bagi kat anak kita, kita bersyukurlah. Sampai kita boleh akan coklat juga. Gitulah. Nak bagi tahu cara nak hubungkan silaturahim zaman sekarang ni, banyak cara. Jadi anak-anak saya sayang kat mak saudara dia ni. Sayanglah. Sayanglah kat Umiti ni. Cakap apa mesti dia hantar. Itu saya kata cara dia nak dapat umur yang panjang. Jadi zaman sekarang tak susah. Dan kena ingat satu benda lagi. Mak saudara ni bukan benda kecil tau. Adik-beradik mak kita ni. Di bulan Ramadan ni, kalau boleh buat baik sungguh-sungguh dengan adik-beradik mak kita. Dia panggil khalah. Dalam bahasa Arab, mak saudara belah ibu dia panggil khalah. Mak saudara belah mak dia panggil ammah. Bahasa Arab ni dia kaya bahasanya. Dia punya vocab tu banyak. Kalau English, mak saudara belah mak, anti belah ayah, anti. Tapi Melayu lagi kaya. Pak penakan dia tu ada Pak Uda, ada Pak Utih, ada Pak banyak Pak lagi rupanya. Saya kata saya ingat bahasa Arab dah kaya. Rupanya Melayu lagi kaya. Masya Allah saya kata. Sebab apa? Bahasa Melayu kaya dengan bahasa tu. Sebab orang Melayu ni dia santun dengan ahli keluarga. Sebab tu Pak Long, Pak Uda, Pak Ngah, Pak Usu, Pak kan, dia santun dengan ahli keluarga. Jadi jangan hilangkan budaya santun kita. Pastikan kita ni ada hubungan baik dengan silaturahim. Dan benda yang menyebabkan Allah Ta'ala tak terima amalan kita di bulan Ramadan ialah putus silaturahim. Sebab itulah pastikan sebelum masuk Ramadan kita kosong-kosong. Bukan raya baru nak kosong-kosong. Ada 2 benda yang saya minta supaya dikosong-kosongkan. Supaya kita jangan buat kerugian. Yang pertama, kena minta maaf sebelum masuk Ramadan. Yang kedua, kena bagi duit raya dalam bulan Ramadan.
Dua benda ni. Kenapa pula? Macam-macam mana pun sedekah ni dia besar bulan Ramadan pada Syawal. Saya balik kampung 27 biasanya sampai. 27 sampai di rumah kan, biasalah tiap tahun 27, malam 27 tolak sampai tu malam hari 28 tu saya dah bagi dah duit-duit raya pada anak-anak saudara. Anak-anak saudara yang ada hari duit raya. Kenapa bagi awal tak raya lagi? Nak dapat lebih bulan Ramadan. Nak dapat kelebihan sedekah bulan Ramadan. Tapi yang satu Syawal jangan minta lagi, cukup lah. Jadi maknanya kita bagi awal untuk anak-anak saudara lah. Nak pergi anak-anak jiran susah pula. Anak-anak jiran. Tapi yang kita mampu buat, kita buat di bulan Ramadan lagi. Sebab sedekah hari tu lagi besar. Dua benda. Kita tunggu satu Syawal. Bagus sedekah Syawal. Tapi tak dapatlah kelebihan Ramadan tu. Itu antara benda lah yang saya rasa boleh dikongsikan. Jadi satu lagi nak sebut tadi, mak saudara tadi. Adik-beradik mak ni, dia punya kelebihan dia, seorang sahabat datang jumpa Nabi. Inni aznabtu zamban aziman fahalli min taubah. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni buat dosa besar. Taubat aku Allah terima tak? Apa Rasul jawab? Hal laka min ummin, kau ada mak tak? Kalau kau ada mak, kau buat baik dengan mak kau, dapat cover dosa besar kau. Allah ampun dosa sebab kau buat baik dengan mak kau. Dia kata, mak aku tak ada dah, meninggal dah mak aku. Okey, halaka min khalah. Adik-beradik mak ada tak? Khalah ni maksud dia mak saudara lah, adik-beradik mak. Mak saudara belah mak. Ada tak? Ada. Fabirraha. Buat baik dengan dia. Kau buat baik dengan mak saudara kau, Allah ampun dosa kau. Sebab itulah saya biasa sebut kat adik-beradik saya kata kita ni bertuah. Kita mak ada lagi walaupun ayah dah meninggal. Mak ada lagi. Adik-beradik perempuan mak ada 3 lagi. Ada 3 lagi. Ada mak pah, ada mak ah, ada mak roh. 3 orang lagi ada mak ni. Ada mak pah, mak ah, mak roh. Kita 8 beradik ni, kalau nak Allah ampun dosa kita, 3 orang ni orang Thailand tak. Bukan senang macam mak kita. Mak kita ada pencen. Dia ni susah. Kita hidup sponsor geng-geng dia 3 orang ni. Allah ampun dosa kita. Kita semua 8 beradik. Semua kerja. Semua kerja pegawai kerajaan belaka. 8 beradik. Tak boleh ke kita nak bantu 3 beradik mak kita ni untuk Allah ampun dosa kita? Mak kita ni. Dah lah panjang umur saya kata. Oh, seronok adik-beradik. Betul-betul. Okey. Hari ni kita bagi, bulan ni kita bagi hadiah pada mak saudara kita, mesin basuh. Kau bagi berapa? Aku bagi 100. 8 beradik dah 800. Beli mesin basuh. Seronoknya sampai mak saudara kata apa nama? Mak saudara kata anak-anak mak kau Rifki, anak-anak boleh masuk syurga sebab buat baik dengan mak saudara je. Kan seronok tu. Tu nak bagi tahu kelebihan ada mak saudara ni. Maka siapa-siapa yang ada mak saudara ni, usahalah buat baik di bulan Ramadan ni. Buat baik di bulan Ramadan. Sebab boleh ampun dosa besar. Jadi cukuplah sekadar tu kot. Dah sejam 2 minit. Dah sejam 2 minit. Saya duduk sorang-sorang dalam masjid ni. Orang lain dah balik semua dah. Saya sorang-sorang dalam masjid ni. Nak balik rumah tak boleh. Kalau balik rumah tak sempat dah nak ceramah. Okey, sekadar tu sajalah. Kok ada soalan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Jadi saya minta maaf Ustaz, kesian Ustaz tak boleh balik rumah. Tak apa. Okey, saya buka soalan ni pada sahabat-sahabat untuk tanyakan pada Ustaz. Kita pun dah nak masuk, insya-Allah nak masuk Ramadan dah. Kalau esok lepas maghrib ni, kalau ada soalan berkenaan ataupun nak chat, boleh teruskan silakan. Kita bagi peluang Ustaz, dia orang tanya soalan Ustaz. Boleh. Ustaz yang tadi Ustaz kata tarawih tu, solat tarawih sebab ada setengah-setengah surah, dia orang buat 8. 8 saja, 8/3. Jadi tak ada masalah lah 8 atau 20 kan. Tak Jadi apa. kalau Ustaz kata nak habiskan bersama dengan imam, kalau orang itu nak buat 20 sambung balik kat rumah, maksudnya dia tak boleh buat witir tu dengan imam lah kan Ustaz? Okey, maknanya dia nak buat 8. Dia nak buat 20, imam buat 8. Dia gini nak bagi tahu di apa dah di Johor semua arahan Jabatan Mufti buat 20 belaka. Kalau di Kelantan ada 8 ada 20. So ada 8 20. Kalau saya balik kampung waktu saya penat-penat, saya akan cari 8 rakaat supaya dapat siap sama dengan imam.
Itu nak bagi tahu kelebihan kalau ada 2 tempat, ada 20, ada 8. Jadi kita kalau kita rasa penat tu kita buat tempat 8, tapi syaratnya biar siap sama dengan imam. Kita akan dapat 1 malam penuh. Tapi kalau kita buat tempat 20, kita siap awal 8 rakaat, dia tak dapatlah pahala siap dengan imam. Tapi sekiranya surau sebelah rumah kita buat 8 rakaat, tapi kita pula nak buat 20, nak pergi surau lain jauh, adakah kita kena buat 8 je sebab witir ni kena buat akhir? Okey, di sini ada kaedahnya. Berhabis dengan imam dulu. Berhabis dengan imam sampai witir pun tak apa. Tidak mengapa. Sebab kita nak ambil 1 malam penuh. Kemudian bangun tengah malam teruskan, tak ada masalah. Tapi jangan witir sekali lagi. Sebab dia ada dalam riwayat, kalau kita tanya ustaz-ustaz, dia ada 2 kaedah. Kaedah pertama, bila kita dah witir siap dah. Kaedah pertama, bila kita sudah witir siap dah. Selesai dah siap dah. Macam kita sembahyang dengan imam 20 rakaat, campur 3, dah siap dah. Kemudian bila kita bangun sahur karang tu, kita nak sembahyang, kita sembahyang 1 rakaat dulu. 1 rakaat dulu untuk genapkan ganjil. Sebab tadi 3 kan? Genapkan ganjil. Lepas tu kita pun sembahyang taubat. Sembahyang apa-apalah, sembahyang. Akhir sekali kita witir pula. Itu satu kaedah. Tapi kaedah ni sebenarnya ramai ustaz-ustaz dan tok-tok guru yang tidak menerima. Saya terima daripada Profesor Dr. Zulkifli bin Yusuf, pengarah Akademi Islam Yusuf Malaya. Dia kata buat biasa, iaitu siap dengan imam 23 rakaat, bangun tengah malam, semayanglah apa-apa nak semayang pun, jangan buka witir, jangan witir sekali lagi. Boleh faham? Jangan buka witir, jangan witir sekali lagi. Maknanya yang tu pandangan yang lebih kuat berdasarkan hadis Nabi tentang 2 orang sahabat. Seorang sahabat ni dia kata, aku ni yakin bangun tengah malam. Maka Nabi kata, kalau kau yakin boleh bangun tengah malam, kau witir last mayang kau. So sebelum tidur kau jangan witir. Seorang dia kata, aku tak yakin lah boleh bangun tengah malam. Aku takut bangun subuh dah. Kalau kau tak yakin, kau witir sebelum subuh. Sebelum tidur. Sebelum tidur kau witir dulu. Jadi berdasarkan pandangan ni, boleh witir sebelum tidur, tetapi sekiranya bangun tengah malam, bangun sembahyanglah. Nak sembahyang taubat, nak sembahyang apa-apa pun, silakan. Taubat, hajat, tahajud dan sebagainya. Sama juga kes dengan kita sembahyang sama dengan imam 11 rakaat. 8 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Kita sembahyang sampai siap dengan imam. Kenapa? Kerana kita nak dapat pahala 1 malam penuh. Kemudian kita balik, kita tidur. Kemudian bangun malam karang, nak tambah lagi tarawih tu dalam 12 rakaat, tambah tarawih 12 rakaat. Kemudian nak tambah taubat, nak tambah hajat, nak tambah tasbih. Tapi jangan witir sekali lagi. Kerana Nabi sebut la witraini fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi inilah pandangan yang saya lebih selesa mengamalkannya dari segi peribadi saya lah. Saya lebih suka buat lagu tu. Saya siap dengan imam, siap dengan imam, tengah malam karang bila bangun bangun sahur, isteri kejut masak, kita pun nak bangun juga, nak sembahyang taubat ke nak sembahyang hajat ke, kita tak witir dah lagi. Itu kaedah yang lebih saya sukai dan lebih ada dalam kitab-kitab fiqh. Jelas Ya, jelas. Terima kasih Ustaz. Ustaz nak mohon tolong tutupkan share screen tu. Okey. Okey, ada beberapa soalan dekat chat. Assalamualaikum Ustaz. Orang perempuan lebih afdal solat tarawih di rumah ataupun di masjid? Okey, tengok keadaan. Macam isteri saya lebih afdal di rumah lah. Sebab isteri saya ada anak kecil lagi apa semua, dan dia akan jadi imam dengan dengan anak-anak dia. Dia nak bawa anak-anak dia pergi ke masjid sama dengan saya. Sebab anak saya kecil lagi, yang bongsu tu umur 4 tahun, istimewa Down syndrome. Jadi dia kat rumah lagi bagus untuk dia tengok keadaan. Tapi kalau dah makcik-makcik ni tak ada apa dah kat rumah dah, pergi masjid, dia dapat pahala jalan ke masjid, dia dapat pahala iktikaf kat masjid, dia dapat pahala jemaah yang lebih ramai. Jadi itu tengok keadaan. Saya nak cakap secara tepat, secara sharp,
bagus di masjid, ada orang yang bagus di rumah. Jadi itulah tengok keadaan. Okey. Seterusnya. Soalan seterusnya, ini soalan Ustaz, bolehkah kami dapatkan slide kuliah malam ini? Slide-slide kuliah, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan berkaitan bayaran fidyah puasa bagi waris yang telah meninggal dunia. Okey. Orang yang telah meninggal dunia dan dia ada hutang puasa dan dia sebenarnya tidak mampu berpuasa. Katalah dia koma. Dia koma, Allah Taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang tak mampu berpuasa, maka dia kena bayar fidyah. Jadi orang yang kena bayar fidyah yang pertama, orang yang tak mampu berpuasa dan tak ada harapan sembuh. Maknanya tak mampu puasa, maka dia tak wajib puasa, maka wajib baginya bayar fidyah. Dan fidyahnya adalah sebanyak 1 cupak untuk sehari. 1 cupak ni lebih kurang 700 gram. Saya ambil yang paling banyak tu. Ada setengah kitab kata 600 gram, ada kata 600 gram, ada kata 650 gram. Banyaklah, tapi paling tinggi 700 gram. Jadi 700 gram lah senang. Lebih tak apa, 700 gram ni sikit je sehari. Maknanya kalau 30 hari dia kena bayar 700 gram, 30 hari 21 kilo. 700 gram kali 10, 7 kilo. Kali 10, 30 hari 21 kilogram. Jadi dia kena beli beras 21 kilogram, pergi bagi kepada fakir miskin. Selesailah fidyah orang yang sakit pada tahun tersebut. Fidyah juga perlu dibayar kepada orang yang langkau puasa. Patut siap puasa 7 hari qada tahun ni. Dia terlepas qada tahun ni 7 hari. So kena 7 cupak pada tahun depan. Fidyah juga kena kepada orang yang berbuka puasa bimbangkan baby dia. Bukan bimbangkan diri dia. Kenapa dia berbuka? Sebab baby duk nangis tak cukup susu. Dia menyusu. Nangis tak cukup susu sebab tak minum enmam. Jadi oleh kerana tu dia terpaksa minum enmam bukan kerana dia yang letih tapi kerana baby. So dia kena bayar fidyah dan dia kena qada. Tapi kalau dia berbuka kerana siapa? Kerana dia. Baby tak nangis pun. Baby okey je. Tapi dia yang penat sebab bagi minum susu pada baby, maka dia penat, dia berbuka kerana penat dia, maka tak perlu bayar fidyah, qada sahaja. Ustaz, dua-dua Ustaz. Baby pun nangis, dia pun nangis. Sama-sama penat. Dia penat, baby tak cukup. Kalau sama-sama lagu tu, tak perlu bayar fidyah, qada sahaja. Jelas? Okey? Yang tadi bagi waris yang telah meninggal dunia, Ustaz, macam mana pula? Bagi waris yang telah meninggal dunia, kita nak bayar fidyah. Untuk puasa, maybe puasa-puasa dia yang lepas, kita kira macam yang Ustaz cakap tadi lah. Macam kita kira macam tu lah. Kalau katalah 3 tahun. 3 tahun 21 kilo kali 3. Belilah 63 kilogram bagi pada fakir miskin. Sekiranya dia itu fidyah, sekiranya dia tu tak wajib puasa. Tapi sekiranya dia tu golongan yang wajib puasa tapi pesen tak puasa, maka wajib ke atas dia puasa. Tapi dia tak puasa, memang tak puasa. Lepas tu mati, meninggal dunia. Kita tahu je ni yang tak puasa ni macam mana ni. Okey, kita nak bayar fidyah bagi pihak dia. Okey, boleh bayar fidyah bagi pihak dia dan sunat untuk kita puasa. Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Siapa-siapa yang meninggal dunia sedangkan dia ada tanggungjawab puasa, maka bolehlah orang puasa bagi pihak dia. Tapi taklah kata wajib saja nak puasa, sunat puasa bagi pihak dia. Waktu bapa saudara saya sakit baru ni, dia sakit, dia bernazar. Dia kata sekiranya ahli keluarga aku, bapa saudara saya umur 90 lebih, sekiranya ahli keluarga saya tidak kena COVID, saya akan puasa 15 hari. Lepas tu dia sakit. Bila dia sakit dan dia rasa tak ada harapan sembuh dah, dia telefon saya satu malam, dia bagi tahu, Rifki, ayah ada hutang puasa dengan Allah 15 hari sebab anak beranak kita tak kena COVID.
Jadi ayah kena puasa, tapi ayah rasa tak ada harapan dah ayah nak puasa ni sebab ayah rasa nak mati dah. So ayah ada 15 hari. So bila dia meninggal, kami yang puasa 15 hari ganti. Lepas kami puasa siap semua, kami pula kena COVID. Kena juga. Maknanya dia bernazar, kalau tak kena COVID, dia nak puasa kepada bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kita boleh puasa bagi pihak dia. Okey? Tapi kalau dia tak wajib puasa, tak perlu puasa lah. Sebab dia koma, tak wajib puasa. Okey? Okey, soalan seterusnya Ustaz. Bagi yang hutang solat fardu, mana lebih utama? Solat tarawih ataupun qada solat fardu? Baik, gini. Ni soalan ni pernah ditanya oleh seorang muallaf daripada Singapura dalam program forum saya. Dia bangun dan dia menangis. Dia bangun bertanya dalam keadaan dia menangis. Dia kata, saya ni waktu muda-muda saya tak semayang. So bila masuk bulan Ramadan, saya semayang tarawih, tapi saya qada tak berhenti. Saya sentiasa qada, dia kata. Tapi tarawih saya semayang. Tiba-tiba ada ustaz bagi tahu. Ustaz bagi tahu, dia kata, awak tak boleh semayang tarawih sebab qada tak selesai. Awak tak boleh semayang fardu, semayang sunat sebab qada tak selesai. Jadi dia pun rasa sedih kerana dia tak dapat semayang tarawih. Sedangkan qada tu dia sentiasa buat. Jadi dia bangun, dia menangis dan tanya saya. Ustaz tu cakap gitu. Saya kata pandangan ulama berkaitan dengan orang yang ada semayang qada dan nak semayang sunat. Pertama, ada ulama menyatakan tak boleh semayang sunat selagi tak selesai qada. Satu pandangan. Tak boleh. Tapi pandangan ni pandangan keras. Kenapa pandangan keras? Kalau tak boleh semayang sunat selagi tak habis qada, semayang raya? Semayang raya kan sunat. Habis dia nak beraya, tak boleh semayang raya. Ini melampau kesian. Raya ni 2 kali setahun je. Jadi ulama seterusnya kata, boleh sembahyang sunat dengan syarat konsisten qada dilakukan. Konsisten qada dilakukan. Boleh. Jadi untuk selesai masalah ni, qada konsisten. Mana tiap-tiap hari dia qada. Lepas sembahyang zuhur, dia sembahyang zuhur sekali lagi. Lepas sembahyang asar, dia sembahyang asar sekali lagi untuk qada. Bila dia konsisten qada berlaku, maka bolehlah tarawih dia laksanakan. Jelas? Dia macam ginilah. Orang ada hutang boleh pergi Mekah tak? Boleh buat haji tak? Hutang banyak. Boleh buat haji tak? Tak boleh buat haji sebab dia tak mampu, hutang banyak. Tapi sekiranya hutang dia tu konsisten dia bayar. Macam kita. Saya kalau ikut hutang banyak lah, tak boleh pergi haji dah saya. Hutang kereta, hutang rumah. Banyaklah hutang. Pegawai kerajaan ni hutang kereta, hutang rumah, kereta berbuah rumah pula hutang. Jadi saya tak boleh pergi haji. Tak. Sebab saya konsisten bayar hutang rumah, konsisten bayar hutang kereta, maka saya boleh pergi haji. Jelas? Sama lah juga, konsisten bayar hutang solat fardu, maka bolehlah solat tarawih. Tapi solat fardu ni kau tak konsisten bayar, tak qada, macam mana nak tarawih? Jelas? Analoginya lah. Okey? Terima kasih Ustaz. Ada soalan lagi ke? Saya ada soalan Ustaz. Ya. Tadi kan Ustaz ada mention yang pasal pahala satu malam penuh tu, kita follow imam. Kalau imam tu sembahyang 8 and then kita follow 8 lah, ataupun dia sembahyang 20, kita sembahyang 20, habiskan 20. But then kan contohnya kalau imam tu sembahyang 20, in between tengah-tengah tu kita break, macam kita rehat ke whatever lah kan, and then kita sambung sampai dia 20. Adakah itu di-consider mendapat pahala yang sama macam sempurna satu solat yang Ustaz mention tadi, ataupun tak? Because of kat tengah tu dia berehat ke sekejap dan disambung. Boleh tak? InsyaAllah kita harapkan boleh. Kenapa? Kerana kita ada buat ibadat selama mana kita tak tinggal imam tu. Apa ibadat kita? Ibadat iktikaf tu. Sebab Nabi SAW sebut dalam satu hadis lain, seseorang itu berada dalam sembahyang selagi mana dia tunggu sembahyang satu lagi, malam yuhdith, sekiranya dia
tidak berhadas. Maknanya dia penat, dia relax sekejap. Kenapa dia relax sekejap? Sebab dia nak sambung lagi, dia ada keinginan untuk khatam siap sama dengan imam. Cuma dia nak relax sekejap. Maka baginya insya-Allah dapat pahala satu malam penuh sebab ada usaha. Sebenarnya sembahyang tarawih ni satu lagi saya nak sebut, boleh sembahyang sambil duduk kalau penat. Sebab sembahyang kan ada orang buat 30 juzuk, satu juzuk satu malam rasa penat. Sembahyang sambil duduk. Dan boleh juga sembahyang sambil baring. Di bulan Ramadan ni bila imam sembahyang panjang, kita bawa bantal siap, kita baring, tak ada masalah dari segi hukumnya. Cuma sembahyang tu pahala dia kurang sikit lah. Patut dapat 10, dapat 5 kalau duduk. Kalau baring dapat 2.5. Tu kaedah dia. Tapi boleh sembahyang. Nak bagi tahu fleksibel sebab sembahyang sunat dia tak macam sembahyang wajib. Sembahyang qada, qiyam tu wajib. Sembahyang sunat, qiyam tu sunat. Maknanya kalau boleh, kalau tak mampu nak berdiri, duduk. Tak mampu nak duduk, mengering, bukan baring, mengering. Tapi bila imam rokok, kena rokok gaya duduk. Imam sujud gaya duduk. Kemudian naik rakaat kedua, mengering pula. Itu kalau nak buat lah, nak bagi tahu fleksibel. Kalau kata penat lah ustaz, okey duduk. Sembahyang sambil duduk. InsyaAllah dapat pahala. Dan soalan tadi sekiranya tak ustaz nak sembahyang sambil duduk pun rasa penat, saya nak relax sekejap. Okey tak apa, relax sekejap. Tapi biar cukuplah 23 tu, maknanya kita cubalah sembahyang dengan imam, kemudian yang kurang tu kita tambah. Yang kurang tu kita tambah supaya jadi 23 juga. Supaya jadi 23 sebab mazhab Syafi'i sembahyang tarawih paling lengkapnya 20. Jadi 23 jugalah. Jelas? Oh, so maksudnya dalam apa juga keadaan kita punya sembahyang tu kena total rakaat sama dengan imam lah, even though kita berehat ke kita apa ke kita apa ke. Baru jadi sempurna tarawih tu. Sama dengan sempurnanya imam tu. Okey? Okey, faham. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey? Tak ada suara, doktor. Okey, Ustaz, solat yang dulu-dulu yang tak buat masa zaman muda-muda yang jahil tu, adakah wajib qada atau sekadar mohon ampun pada Allah, janji tak buat lagi? Dia gini, dalam mazhab Syafi'i wajib qada. Saya jawab mazhab Syafi'i wajib qada. Tapi ada alim ulama kita, contohnya Ibnu Taimiyah, dia kata tak wajib qada. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala berfirman, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu diwajibkan ke atas orang beriman secara berwaktu. Jadi secara berwaktu maknanya kalau waktu tu dah lepas, hilanglah kewajipan tu. Melainkan kalau dia lupa dan dia tertidur. Sebab Nabi sebut, kalau lupa dan tertidur, kena sembahyang semula. Tapi kalau tinggal sengaja, tak wajib qada. Itu pandangan Ibnu Taimiyah. Kita ni mazhab Syafi'i tak boleh. Itu hutang, kena qada. So, kena qada lah. Tapi, sekiranya seorang tu umur 40, datang nak bertaubat, tak pernah sembahyang. Datang nak bertaubat, depan kita, dia datang, Ustaz, saya nak taubat ni, saya tak pernah sembahyang sejak daripada balik sampai sekarang. So macam mana saya taubat? Saya pun jawab contohlah. Saya jawab, awak kena qada semua sembahyang. Berapa kali? 5 waktu sehari. Dia pun kali-kali. Oh, tak ada harapan dah aku nak masuk syurga. Nak qada tak mampu dah. Tak apalah, saya tak sembahyang, saya matilah senang. Sebab kalau saya sembahyang pun tak habis nak qada tak selesai. So dari segi dakwahnya jangan cakap gitu. Dari segi dakwah bagi orang yang tak pernah sembahyang ni, dakwahnya okey sembahyang. Habis yang dulu-dulu ada dua pandangan ulama. Awak sembahyang dulu sekarang. Jadi bila awak sembahyang sekarang, awak dah rapat dengan Allah Ta'ala, awak nak topak balik qada-qada yang dulu boleh. Habis masuk neraka ke saya? Ada ulama kata tak apa, tak qada. Ada ulama kata wajib qada. Jadi awak jadi baik dulu. Itu dari segi kaedah dakwahnya. Tapi sebab yang dah tanya ni orang-orang yang baik-baik dah ni, kan orang-orang yang baik-baik dah, maka saya jawab soalan berdasarkan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata kena qada.
Sekaligus ke Ustaz? Tak, kita tambah je. Kita konsisten lah. Lepas sembahyang sebelum Zuhur, macam Nabil kan, Nabil dia buat 17 rakaat. Nabil lawak tu, Nabil lawak kan, dia bagi tahu. Nabil Maharaja lawak tu, dia bagi tahu dia sekarang dia sembahyang 17 rakaat setiap hari sebelum subuh. Dia nak qada balik yang muda-muda dia dulu. Tak apalah, alhamdulillah ada kesungguhan untuk buat benda baik. Baguslah. Maknanya qada, teruskan qada, sebab saya rasa dah kita jadi minat dah. Minat dah kita semayang. Jadi qada tu tak ada masalah dah. Okey. Okay, terusnya. ada soalan terakhir ni. Kalau kita bermusafir pada waktu malam, naik kereta atau kenderaan lain dan kita ingin juga solat tarawih, bagaimana caranya? Contoh nak tentukan kiblat dan sebagainya. Okey, dalam hadis Nabi ada cerita tentang Nabi semayang ala rahilah. Ala rahilah ni maksudnya atas unta. Nabi SAW diberitakan bahawasanya baginda kalau nak semayang fardu, baginda akan turun dan semayang kat bawah. Maknanya menghadap kiblat. Sebab tu sebahagian ulama mengatakan semayang fardu ni dia tak boleh semayang atas kenderaan. Sebab itu sebahagian ulama mengatakan bahawasanya semayang atas kapal terbang waktu pergi Mekah tu kena qada. Ada. Kena qada. Kerana apa? Kerana semayang atas kenderaan. Nabi tak pernah semayang wajib atas kenderaan. Maknanya kalau nak semayang atas kenderaan, bagi dia akan turun dan ngadap kiblat semayang. Jadi kalau semayang atas kenderaan ni dianggap tak sah, cuma hormat waktu je. Ada ulama cakap macam tu. Baik. Tapi ada ulama kata semayang atas kenderaan bila dah cukup syarat apa semua sah, tak perlu qada dah. Jadi kita biasa ambil yang kedua tu lah, pandangan tak qada dah. Tapi semayang sunat diriwayatkan baginda tak turun dan baginda berada di atas kenderaan bila baginda semayang sunat, dengan makna tidak menghadap kiblat pun tak apa bila berada di atas kenderaan. So kalau kita bawa kereta, dalam kereta, tengok jam, nak semayang isyak, berhenti, isyak tak boleh, berhenti semayang isyak. Kemudian naik kereta balik, wuduk ada lagi, duduk belakang, bawa pula velfire, sedap duduk belakang velfire, driver ada depan, kita pun nak semayang macam kita semayang dalam kenderaan, buka kasut tu, sebab kat kasut tu ada ada najis, pijak kat kasut tu ke kat mana ke tak apalah, asal tak najis, angkat takbir Allahu Akbar, semayang macam semayang dalam kursi dah, atas kursi dah. Nak qiyam tak boleh, tak apalah, sebab semayang sunat kan tak wajib qiyam saya sebut tadi. Jadi kiblat tidak mengapa, ainama tuwallu fathamma wajhullah, di mana kamu menghadap di situlah dia ada Allah. Jadi berdasarkan apa yang Nabi buat, Nabi tak berhenti dan turun daripada unta ketika baginda bersolat, maka tidak salahlah bila baginda bersolat sunat, maka tidak salahlah kita nak solat sunat waktu naik kereta. Saya sendiri contohlah pergi kuliah, macam kuliah subuh tak. Kuliah subuh kadang-kadang kita pergi kuliah subuh tu, dalam kereta tu orang dah azan subuh dah. Azan subuh. Masjid jauh lagi. Kalau nak sembahyang sunat di dalam masjid tu tak sempat dah, sampai-sampai orang dah takbir subuh dah. Kita sayang solat sunat subuh ni, kita angkat takbir dalam kereta tu, buka sleeper, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Bawa kereta, kemudian Allahu Akbar, kepala sikitlah, jangan tunduk kuat sangat. Tunduk kuat sangat tak tengok pula depan tu. So ada kaedah sembahyang dalam kereta. Okey, beres? Tu je jawapannya. Terima kasih Ustaz. Okey, ada 1 minit 2 lagi, ada sebarang soalan ke? Kak Ma saya ada soalan. Yes, teruskan. Okey, soalan saya, jika si mati, dia dah mati, dia meninggal, dia ada tinggal solat dan dia ada tinggal puasa. So kita yang hidup ni macam mana nak settlekan puasa dengan sembahyang? Adakah sembahyang kami kena buat ataupun macam mana? Kalau puasa macam mana? Okey, puasa saya sebut tadi, tapi sembahyang ni sebenarnya tidak ada gantian. Mana tak boleh nak ganti fidyah sembahyang. Dari segi, saya ingat almarhum ayah saya dululah, dia sebut tak ada fidyah sembahyang sebenarnya, dia kata.
dari segi hukum asalnya fidyah semayang tak ada. Kecuali ulama-ulama antaranya kitab I'anatul Talibin sebut ada. Ulama yang sebut ada sebagai ihtiyati. Ihtiyati maksud dia sebagai berhati-hati. Nak ambil, maknanya kalau tak dapat cover pun dapat pahala sedekah. Faham tak? Tak dapat cover pun dapat pahala sedekah. Cuma nak kira susah lah. Macam fidyah, Allah bagi tahu fidyah puasa, fidyatun ta'ami miskin, satu hari satu cupak makanan. Ada pun sembahyang sebab tak ada ketetapan syarak tu. Satu hari berapa cupak, satu waktu berapa cupak, tak ada ketetapan syarak. Bila tak ada ketetapan syarak, yang ada adalah ketetapan daripada pandangan alim ulama kita. Jadi bila dia benda tu pandangan alim ulama kita, ada yang tolak dan ada yang terima. Jadi sebahagian ulama kebanyakannya ada di kalangan mereka yang menolak. Tak ada dah fidyah semayang ni. Yang kamu mampu bantu dia ialah doa banyak-banyak, moga Allah ampunkan dosa dia. Kalau kita anak, kita doa banyak-banyak. Kita keluarga, kita doa banyak-banyak supaya Allah ampunkan dosa dia. Adapun nak ganti semayang tu dengan fidyah atau nak tolong semayang bagi pihak dia, tak dapat. Tak dapat. Nak tolong semayang bagi pihak dia pun tak dapat. Nak ganti dengan fidyah pun tak dapat. Sebab tak ada ketetapan syarak. Tapi kalau bab puasa, nak ganti fidyah bagi dia, nak bayar fidyah bagi pihak dia, boleh. Sebab ada Quran ayat sebut. Nak semayang, nak puasa bagi pihak dia pun boleh. Sebab ada hadis sebut. Jadi, habis kenapa ulama kata semayang, sebahagian ulama kata semayang boleh juga. Sebahagian ulama kata semayang boleh juga sebab dia kias dengan puasa. Itulah dia kias. Kalau puasa boleh, semayang pun boleh. Tapi sebahagian ulama kata, mana boleh kias ibadat. Puasa lain, semayang lain. Kalau semayang Nabi tak bagi tahu boleh fidyah, so tak boleh fidyah lah. Istighfar saja cukup lah. Jadi itulah dia perbahasan di kalangan alim ulama. Saya secara peribadinya, kalau orang tanya saya kata tak usah bayar lah fidyah. Sebab tak ada ketetapan syarak daripada Nabi. So doa banyak-banyak. Moga Allah ampunkan dosa dia. Terutamanya si anak. Anak ni special anak ni. Doa anak kepada mak ayah dalam kubur ni dia special. Sampai Nabi sebut wa waladin salihin yad'ulah. Bahkan Nabi sebut sesungguhnya dalam kubur tu ada darjat seorang naik. Bila darjat dia naik, maka dia pun pelik. Dia kata, kenapa darjat aku mula-mula mati dulu taklah macam ni, sekarang dah okey, dah makin okey. Maka jawab malaikat kepada dia, listighfari waladika laka, kerana anak kamu istighfar bagi pihakmu. So yang ada ketetapan syarak ialah istighfar bagi pihak ibu dan ayah. Adapun fidyah dan salat bagi pihak dia tidak ada ketetapan syarak, melainkan qiyas dengan ibadat puasa sahaja. Jelas? Jelas. Ustaz nak tanya, tadi yang fidyah tu kan, bila orang sudah meninggal, kita basically kita bayar yang satu cupak yang tadi Ustaz mention, number of puasa yang ditinggalkan tu waris kena buat juga ke atau just bayar yang satu cupak satu hari tu? Okey, tengok keadaan dia tu. Kalau dia tu meninggal dalam keadaan tak wajib puasa, maknanya ketika dia tinggal puasa ketika tak wajib puasa. Maknanya contoh dia koma ke, dia apa, dia tak wajib puasa, dia wajib bayar fidyah. Maka tak perlulah waris qada sebab dia tak ada hutang puasa pun. Kalau dia hidup pun dia tak wajib puasa, dia hanya wajib bayar fidyah. Tapi sekiranya dia tu memang wajib puasa, dia wajib puasa, cuma dia malah puasa. Jadi dia ada hutang puasa. Bila dia ada hutang puasa, maka wajib bayar fidyah, ganti puasa dia, dan sunat untuk ahli keluarga puasa bagi pihaknya. Jelas? Jelas. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Minta maaf Ustaz. Ni soalan terakhir sahabat-sahabat saya bacakan. Ustaz boleh share tips kaedah nak maintain bertenaga masa berterawih di setiap malam-malam Ramadan? Dia gini, terawih ni dia boleh buat kerana ruh kuat.
Roh kita kuat, dia boleh buat. Pakcik-pakcik yang usia dah 70, relax je sembahyang tarawih. Cuba ajak pakcik tu main futsal. Tak sempat satu round, mati pakcik tu. Maknanya jasad dia tak kuat, tapi roh dia kuat. Budak-budak muda pula, cuba ajak dia main futsal. Berjam-jam main futsal, tak penat-penat. Cuba ajak dia tarawih. Penat cepat sebab roh dia tak kuat. Maknanya roh tu yang yang menjadi enjin untuk kita kuat. Jadi tipsnya kuatkan roh. Kuatkan roh ni datang daripada Allah Taala, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiup roh. Jadi bila roh tu datang daripada Allah Taala, dia kena ada connection yang kuat dengan Allah Taala. Jadi doa, sebab tu dia ada doa kan, wa inna ala siyami wal qiyam. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, berkati kami dalam bulan Sya'ban, panjangkan umur kami supaya kami sempat hidup Ramadan. Wa a'inna, bantu kami ya Allah, alal qiyam, supaya kami dapat qiyam, wasiyam, puasa, wa tilawatul Quran. Mana kita kena minta bantuan Allah. Barulah kuat roh kita tu, kita kena minta bantuan Allah. Selain daripada usaha kita, kita kena minta bantuan Allah. Sebagaimana kita doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku supaya aku ni boleh ingat kamu, boleh syukur pada kamu, boleh cantikkan ibadatmu. Maknanya kena bantuan Allah. Sebab ini benda yang bersifat roh. Bila bersifat roh, kena minta bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tipsnya, banyakkan doa, ulang kaji kelebihan, nak balik dah ni. Nak balik dah. Teringat ceramah ustaz. Satu malam penuh ni, aku tahan 10 minit lagi dapat satu malam penuh. Aku lari awal tak dapat satu malam penuh. Maknanya kita faham fadail. Sebab tu Nabi SAW dia banyak bagi motivasi kepada sahabat melalui janji-janji ganjaran yang banyak. So kita kena bacalah ganjaran-ganjaran yang banyak tu, kena ingat. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi kekuatan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Abang. Okey, harap dapat menjawab soalan sahabat-sahabat. Jadi dengan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas kesudian bersama-sama kami. Semoga kita semua dapat insya-Allah lah melipat gandakan amalan kita di bulan Ramadan pada tahun ini, pada tahun-tahun yang akan datang. Dan insya-Allah mungkin kita dapatlah jemput Ustaz pada masa-masa akan datang untuk kuliah-kuliah yang lain. Jadi dengan ini saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Karim kepada Ustaz dan sahabat-sahabat. Maaf zahir dan batin. Jadi moga kita mohonlah Ustaz membacakan sedikit doa lah buat kami semua dan seterusnya menutup majlis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan keberkatan buat kami di bulan Sya'ban ini dan panjangkan umur kami agar kami dapat menikmati bulan Ramadan. Wa a'inna 'alas siyami wal qiyami wa tilawatil Quran warzuqna lailatul qadri, dan berilah bantuan untuk kami ya Allah agar kami dapat berpuasa dengan sempurnanya, dapat berqiyam dengan sempurnanya dan dapat bertilawah Al-Quran dengan sebaiknya, dan kurniakan kepada kami hadiah Lailatul Qadar. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami agar kami dapat sentiasa berzikir dan mengingatimu, agar kami dapat bersyukur kepadamu, dan agar kami dapat memperbaikkan ibadat kami buatmu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang dapat menyejukkan mata hati kami, dan jadikanlah kami semua ini sebagai pemimpin kepada orang-orang yang beriman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka أستغفرك وأتوب Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. السلام ورحمة